Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, terutamanya seluruh rakyat Sabah. Bung Mokhtar pastinya dikenali oleh seluruh rakyat Malaysia, terutamanya watak dan juga keberanian yang lantang berbicara di Parlimen Dewan Rakyat. Terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, keputusan terkini untuk kes rasuah Bung Mokhtar dan Zizi pada hari ini dipetik daripada Malaysia Kini 2 September pukul 8.19 pagi. Keputusan sama ada ahli parlimen kinabatangan iaitu Bung Mokhtar Radin dan isterinya Zizi Izzati Abdul Samad dipanggil untuk membela diri atas pertuduhan rasuah berjumlah 2.8 juta berhubung pelaburan unit Amanah Publik Mutual Berhad atau dibebaskan akan diumumkan oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Hakim Mahkamah Session Rosina Ayub dijadualkan memberi keputusan di akhir kes pendakwaan itu pada pukul 3 petang. Sekiranya keputusan mahkamah memihak kepada pihak pendakwaan yang berpendapat wujud kes prima facie terhadap Bung Mokhtar 64 dan Zizi Izzati 44, maka pasangan suami isteri itu akan dipanggil untuk membela diri, manakala jika sebaliknya mereka akan dilepas dan dibebaskan. Pada 17 Mei lepas, pihak pendakwaan menutup kesnya selepas memanggil 30 saksi untuk memberi keterangan pada perbicaraan kes itu yang bermula pada 2 Januari tahun 2020 dan pihak pendakwaan serta pembelaan selesai berhujah pada 24 Jun yang lepas. Antara saksi-saksi pendakwaan yang dipanggil memberi keterangan ialah bekas Menteri Kewangan II Ahmad Husni Muhammad Hanazlah, bekas Pengurus Besar Pelaburan Felkra Adnan Yusof, ahli Lembaga Pengarah ALP Felkra Dr. Habibah Sulaiman, penolong penguasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Nur Syahril Syahrum, serta 2 ejen Pelaburan Publik Mutual Mahdi Abdul Hamid dan Nur Haili Ahmad Mokhtar. Kes itu dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya TPR Farid Gohim Abdullah, Muhammad Sofian Zakaria dan Lo Chin Ho. Manakala Peguam M. Ati Mulan mewakili Bung Mokhtar serta Peguam K. Kumara Drendran dan Rida Abda Subri bagi pihak Zizi Izzati. Pada 3 Mei 2019, Bung Mokhtar mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas 3 pertuduhan memperoleh suapan berjumlah 2.8 juta bagi mendapatkan kelulusan untuk Felkra Berhad melabur 150 juta ringgit Malaysia bagi menyertai produk unit Amanah Publik Mutual Berhad. Mengikut pertuduhan pertama, Bung Mokhtar yang ketika itu merupakan pengerusi bukan eksekutif Felkra didakwa secara rasuah memperoleh untuk dirinya suapan iaitu wang tunai 2.2 juta ringgit Malaysia daripada ejen Pelaburan Publik Mutual Mahdi Abdul Hamid melalui isteri tertuduh Zizi Izzati. Dia dituduh melakukan perbuatan itu sebagai upah bagi mendapatkan kelulusan daripada Menteri Kewangan II untuk Felkra membuat pelaburan sebanyak 150 juta bagi menyertai produk unit Amanah Publik Mutual. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Public Bank Berhad, Cawangan Taman Melawati, nombor 262-265, Jalan Bandar 12, Taman Melawati di sini antara 12.30 tengah hari dan 5 petang 12 Jun 2015. Bagi pertuduhan kedua, Bung Mokhtar didakwa secara rasuah memperoleh untuk dirinya suatu suapan iaitu wang tunai berjumlah RM262,500 daripada individu yang sama, Mahdi melalui akaun Public Islamic Treasurer Growth Fund PITGF bernombor 0447977816 yang didaftarkan atas nama Zizi Izzati bagi tujuan yang serupa.
Bung Mokhtar juga dituduh secara rasuah memperoleh untuk dirinya suatu suapan iaitu wang tunai berjumlah RM377.500 daripada ejen pelaburan publik mutual Nurhaili Ahmad Mokhtar melalui akaun publik Ethical Sequel Fund PITSEQ bernombor 0447977824 yang didaftarkan atas nama Zizi Izzati bagi tujuan yang sama. Kedua-dua kesalahan itu didakwa dilakukan di lokasi yang sama pada 12:16 tengah hari dan 12:28 tengah hari pada 19 Jun 2015. Pendakwaan dikemukakan mengikut subsection 17(a) Akta SPRM dan boleh dihukum di bawah section 24(1) Akta yang sama yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Zizi Izzati yang juga pelakon mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan bersubahat dengan suaminya berhubung perkara sama di tempat, tarikh dan masa serupa mengikut Seksyen 28(1)(c) Akta ASPRM dan boleh dihukum di bawah subsection 24(1) Akta yang sama yang boleh membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Sekian berita, salam sejahtera, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ada satu ulasan yang memang hebat. Ada satu ulasan yang memang sangat-sangat pedih, pedas, masin, panas dan lebih panas kalau dikena garam lagi. Ditulis di malaysiakini.com bertajuk ulasan jasa Najib atau malapetaka kepada negara. Jadi saya ingin kongsikan pada kamu. Kumpulan yang bersimpati dengan Najib Tun Razak sedang berkempen untuk memohon pengampunan diraja bagi pihak Najib. Kempen ini pastinya mengambil contoh yang berlaku ke atas saudara Anwar Ibrahim pada tahun 2018. Maka tidak heran mengapa kempen ini dimulakan dengan begitu pantas, tidak sampai seminggu pun Najib dipenjarakan kerana sudah ada presenden atau duluan kes. Untuk menjual naratif ini, kumpulan Najib juga mengarang ayat dalam kurungan ayat, lepas tu dan surah ayat juga. Oh, ini bukan alang-alang ini. Bukan alang-alang. Ditulis Mazhir Ibrahim. Siapa Mazhir Ibrahim ni? Selalunya ada ditulis siapa orang yang tulis ni. Jadi okey, saya bacakan siapa dia. Dia adalah ahli Parti Pejuang Tanah Air. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian daripada Malaysia Kini dan bukan juga pendirian daripada channel ini. Tidak. Okey, jadi dia kata untuk menjual naratif ini, kumpulan itu yang muluk menulis ayat-ayat yang kumuluk mengenai jasa Najib pada negara seperti kejayaan projek ECRL, LRT, TRX, termasuk BRIM dan Klinik 1 Malaysia. Okey, ini semua memang saya pun tidak nafikan. Semua ini masih bagus. Terutamanya Klinik 1 Malaysia itu memang sangat bagus. Saya pernah pergi sana, isteri pernah pergi, anak-anak semua pernah pergi. Memang bagus. BRIM pun bagus. ECRL, LRT, TRX tak ada kena mengena dengan kami sebab tiada di Sabah. Tiada di Sabah. Tujuan utama semua ini ditulis adalah untuk menambah sokongan dan simpati rakyat ke atas Najib. Okey. Bagi rakan-rakan politik Najib, mereka berkumpul beramai-ramai di Dewan untuk menunjukkan kepada rakyat bahawa semua ahli-ahli UMNO masih menyokong dan setia di belakang Najib. Kisah-kisah sayu menjadi latar kempen pembela beliau. Di satu kumpulan yang lain, para simpatisan Najib menyerang Tun M kerana masih meratib tentang Najib sebagai punca masalah negara. Penganalisis politik dan juga golongan agamawan yang pura-pura bersikap neutral turut digunakan untuk memurnikan Najib. Malah media-media sosial juga menjadi alat untuk menghentam Tun M dan Gerakan Tanah Air GTS sebagai tidak lagi relevan. Begitulah kempen Najib ini dicorakkan.
Sebelum mengulas tentang jasa dalam kurungan jasa Najib yang sedang dijual ini, elok kita surut ke belakang sedikit, flashback, untuk memahami masalah dan kesan yang dibawa oleh skandal 1MDB ini. Katanya, lepas tu perenggan seterusnya, kesan 1MDB kepada rakyat. 1MDB ini ibarat sebuah gempa bumi. Kesan magnitud gegaran 1MDB ini dirasai di dunia moden. Money trail atau jejak wang 1MDB ini sampai ke Amerika Syarikat, termasuk masuk ke negara Eropah serta beberapa negara di Asia Barat, malah di Asia Tenggara sendiri seperti Singapura dan Thailand juga dikesan. Mungkin jika dinisbahkan gegaran gempa 1MDB dengan gegaran gempa bumi semula jadi, ia melebihi 7 skala Richter yang kesannya boleh menjadi tsunami yang besar. Gambaran gempa 1MDB ini cukup untuk menunjukkan bahawa betapa teruk dan buruknya skandal ini tidak setara dengan jasa Najib yang sedang dijajah ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, untuk kamu membaca lebih lagi, kamu sila masuk di malaysiakini.com. malaysiakini.com bertajuk malaysiakini.com bertajuk ulasan jasa Najib atau malapetaka kepada Najib 31 Ogos tahun 2022. Okey, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye.